والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، kasih Tuhan Musi penerimaan dan berkata Putrinya hadirat muslimin muslimat rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain amin. Pembahasan kita pada muka surat 54 insyaAllah, bab kedahsyatan dan kemuliaan hari kiamat. Dan insyaAllah mudah-mudahan kalau ada lagi mungkin satu dua muka surat pada bab yang lalu kita dalam kaji baliknya insyaAllah. Bab yang ketiga adalah kita ini membicarakan kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Abdullah Samarqandi rahimahullah ta'ala dengan sanad meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat? Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat pula, apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya? Maknanya seseorang yang berkasih sayang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, suami dan istri, ayah dan anak-anak, sudah pasti itu di antara kasih sayang cinta abadi kita.
yang kalau boleh kita tak nak berpisah. Isteri sayang suami kalau boleh sampai bila-bila. Ayah saya anak macam tu juga. Ibu saya anak. Begitulah keadaan kasih sayang. Sampai kalau boleh kita tak nak berpisah. Di mana-mana pun kalau boleh nak berkeluarga. Tapi bagaimana persoalan di akhirat? Inilah yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apakah cinta di dunia itu? Dia ingat pada kekasih dia sebagaimana dia ingat di atas dunia. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma 'inda thalath mawadhi'a fala. Adapun di 3 tempat ataupun 3 masa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak ingat, bahkan melupai. Walaupun dulu kita kenal dia sungguh, kita sayang sungguh, tetapi saat ini kata Nabi dia tidak lagi ingat. Kekasih dengan kekasih tidak ada lagi cinta. Dengan arti kata boleh tolong orang yang dia cintai. Kerana pada waktu ini tiap-tiap orang dia balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bertanggungjawab di atas apa yang dia telah lakukan di atas dunia. Banyak bekalan yang dia bawa, maka banyaklah. Sedikit yang dia bawa, maka dia akan dapatkan jarang sekadar mana yang dia telah buat persiapan. Maka dengan sebab itu hadirin sekalian, selagi mana ada sakit baki umur kita, bersiaplah untuk diri kita sendiri. Kerana balik akhirat, bagaimana mungkin untuk kita mengharapkan buah yang tidak dulu. Tak ingat orang ingat, dia ingat. Dia sedekah mungkin pada kita, dia baca Quran, tapi tak dia tak ingat. Bagaimana pada waktu itu kita nak minta tolong, tak boleh dah, melainkan dengan penuh penyesalan. Minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali balik di atas muka bumi Allah, untuk buat amal-amal soleh. Saat anda balik, Allah sebut ayat 99, ayat 100 surah Al-Mu'minun. Saat mana Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Inilah di antara saat-saat getir yang menimpa tiap-tiap orang yang balik pada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kembalilah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal yang baik, amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan dulu. Asing-asing doa harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala kembalikan mereka hadirin dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing saat itu nak taubat dengan Allah, kerana dia tahu saat itu tidak ada orang boleh tolong. Saat itu dia tahu tidak ada yang berkasih sayang. Kasih itu berbayar dan berbalas di akhirat ada. Tetapi kebanyakan saat itulah Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam ayat 18 surah An-Nisa,
Allah sebut perangai-perangai orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala, dia tiada ingat. Duduk di atas muka bumi Allah Ta'ala, tak ingat nak taubat, nak kembali pada Allah. Allah dah tunggu bila nak taubat. Yang kufur, yang ingkar pada Allah, bila nak kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah Ta'ala sebut, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Lama Allah kata, dan tidak adalah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Duduk buat jahat, buat maksiat, buat jahat, buat maksiat. Bila nak U-turn ni, nak U-turn bila? Gitu agak. Ada. Hak taubat, alhamdulillah. Sebab peluang taubat terbuka luas. Tapi bagi orang yang tidak cari, dia ingat bahawa dia balik akhirat nanti seumpama hidup atas dunia. Dia ingat bila mana dia mati, maka tidak lagi dibangkitkan oleh Allah. Lalu selama duduk di atas muka bumi Allah Ta'ala, dia tidak kembali, dia tidak ingat, dia tidak taubat. Lalu datang kematian menjemput. Allah kata, hatta idza hadara ahadahumul maut. Saat mana datang pada mereka itu ajal. Datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Mereka yang mana? Yang derhaka tadi. Mereka yang tidak sedar diri berada atas dunia, lalu dia balik pada Allah dengan kekufuran, balik kepada Allah dengan kemaksiatan yang banyak. Lalu saat itu kata Allah, bila mana datang kepada salah seorang di kalangan mereka dengan maut, lalu pada waktu itu mereka kata apa tuan-tuan? Qala inni tubtul an. Bayulah pada saat itu mereka berkata, sesungguhnya saya bertaubat sekarang ya Allah. Bila mati? Saat mati baru cakap dengan Allah. Maka waktu itu Allah tidak terima, kata Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Nabi kata, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba. Allah terima taubat seseorang hamba, walau macam mana derhaka mereka, engkar kufur mereka. Seumpama yang kita selalu sebut cerita yang berlaku pada Wahsy bin Harb, sahabat Nabi yang bagaimana bila dia peluk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian, saat mana dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia peluk Islam, maka Nabi jawab, kira mana kamu nak peluk Islam itu hidayah daripada Allah, dan aku mendoakan akan keislaman kamu. Tetapi saat mana dia nak datang jumpa Nabi, selepas mana dia peluk Islam, hadirin sekalian, Nabi minta tolong jangan nampakkan wajah Wahsy, kerana bila mana aku tengok wajah kamu, aku terkenal teringat akan penganiayaan, pembunuhan, kezaliman yang berlaku kepada pak saudara aku Hamzah bin Abdul Muttalib. Kamulah yang telah bunuh dia. Aku tak boleh lupa sejarah itu. Kamu peluk Islam itu hidayah, anugerah daripada Allah. Tapi setiap kali yang nak jumpa Nabi, hadirin sekalian, Nabi tak mampu nak tengok wajah Wahsy bin Harb. Lalu dalam keadaan rasa cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak balas, tuan-tuan. Kita tengok bagaimana dia lah yang telah membunuh manusia yang paling mulia,
iaitu pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib, dan dia juga lah yang telah membunuh manusia yang celaka, Musailamatul Kadzab, yang mengaku dari Nabi palsu. Inilah di antara yang dia boleh buat supaya menggirangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Allah terima, tuan-tuan. Walaupun dia macam mana keadaan kita tahu sejarah Wahsy bin Harb, tetapi Allah terima. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sampai tahap mana Allah terima, malam yugharghir, selagi mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam roh belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau roh dah sampai dekat tenggorokan, berada dekat halqumdah, Allah tidak terima iman yang baru sebagaimana iman Fir'aun. Allah tidak terima. Ya. Dan hadirin dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah. Saat mana kita berada atas dunia, kita sedar dan Allah kurniakan kepada kita kesedaran tidak lalai. Setiap kali kita buat maksiat, kesalahan, kita taubat dengan Allah. Itulah yang kita nak, dan kita tak nak jawab sebagaimana jawabnya orang-orang yang Allah sebut pada ayat 18 surah An-Nisa. Saat mana kematian tu baru dia sebut, qala inni tubtul an. Ya Allah, aku taubat sekarang, aku taubat. Sedangkan taubat dah tertutup pada waktu itu. Baik, hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah cinta itu berbalas cinta ya Rasulullah di akhirat? Kalau macam tu kita senang, kita susah adik-beradik mari dulu, isteri susah suami hantar hospitalnya masalah, anak kita susah kita tolong. Kalau begitu berlaku di akhirat senang kan tuan-tuan? Mudah-mudahan. Tetapi jawab Nabi, ada pun 3 tempat maka cinta itu tidak berbalas. Masing-masing akan bawa amalan masing-masing. Mana tuan-tuan? Indal mizan imma an yakhiffa wa imma an yusqala. Nabi kata yang pertama sekali ketika mana amalan ditimbang, saat mana amalan ditimbang, bila mana tengok di mizan Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap orang akan dipanggil oleh Allah. Ketika mana Allah beri segala-gala buku catatan amal, suhuf, selama mana kita duduk di atas muka bumi Allah taala, lalu Allah perintah, ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Saat ni tu kan, masing-masing tengok buku rekod, lalu ditimbang. Bila mana timbang tengok berat kejahatan daripada kebaikan. Saat ni kata Nabi, seseorang tidak mampu lagi nak minta tolong dengan yang dia pernah sayang dan dia kasih atas dunia. Tengok dengan penuh kesayuan macam tu nak panggil isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, rakan taulan kita, adik-beradik. Dia tak akan datang, tuan-tuan. Sebab dia pun tak cukup juga, bekalnya tak cukup. Kita panggil isteri kita, dia nak tolong sangat, dia tahu suami dia baik. Tengok berat kejahatan, ringan kebaikan. Itu tanda di antara golongan asqiya, orang-orang yang celaka di akhirat. Lalu saat tu tengok mungkin isteri, kita panggil isteri kita, yang Dalil ni abang ni, minta tolong sikit amalan, abang sikit lagi ni. Maka dia tengok dengan kesayuan tu, tak boleh nak tolong. Dia pun tak cukup juga. Tengok anak-anak, tengok rakan-rakan dulu, duk main-main sekali, duk makan minum sekali, duk kerja sekali.
Rapat kita dengan dia. Tapi saat ni Masya Allah tabarakallah, kata Nabi, fala, tidak mungkin akan dapat pertolongan daripada orang yang kita kasih. Bila tuan-tuan, sama ada ayyakhfa wa imma ayyasqul, saat mana ditimbang amalan sehingga diketahui apakah berat ataupun ringan amalan kita, maka tiap-tiap orang waktu itu dia akan berhadapan cukup atau tidak bekal yang dibawa, tak mampu kita nak minta tolong siapa-siapa, tuan-tuan. Inilah di antara kalau yang paling bahaya, selekoh bahaya yang perlu diingati oleh tiap-tiap orang. Tidak kira dia suami, tidak kira dia isteri, tidak kira dia anak-anak, kerana tiap-tiap orang akan melihat apa yang dia telah bawa di akhirat. Wa inda tatayurus suhuf. Yang kedua, kata Nabi SAW, makna tidak ada pertolongan di antara seseorang dengan seseorang. Saat mana? Saat yang kedua, kata Nabi, ketika menerima lembaran catatan amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbangkan balik di akhirat. Tiap-tiap kita akan diterbangkan. Ta'iruhu fi 'unuqih, akan terbang semua sekali, akan dibawa atas tengkok-tengkok hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap buku rekod yang dia buat pagi dan petang, siang dan malam, tuan-tuan, dalam kehidupan kita hari ini, itulah amalan kita yang kadang-kadang kita tidak tahu dan kita tak ingat dah kadang-kadang. Yang semalam, yang minggu lepas, yang bulan lepas, apa yang kita buat, sedangkan ia direkod dengan rekod yang sangat rapi oleh kiraman katibin. Maka semua itu akan diterbangkan semua. Tiap-tiap orang dia akan dapat buku rekod. Macam mana buku rekod dia. Lihatlah bagaimana keadaan yang dia telah buat persiapan dulu. Maka saat ni, kata Nabi SAW, saat mana tu yang kita tak boleh nak minta tolong dan orang tak boleh nak tolong? Saat mana buku rekod kita diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita nak ambil, Allah Tuhan, saat kita nak ambil buku rekod. Hari ni kita pergi ambil buku rekod, anak-anak kita sebelah tangan kanan belakang kita ambil. Kita ambil apa-apa pun dengan tangan kanan, tuan-tuan. Tetapi bagaimana nasib kita di akhirat untuk dapat buku catatan amal? Kerana tangan kanan ataupun kiri atau kuk belakang kita ambil, bukan dengan kekuatan tangan itu sendiri dah. Bukan kita boleh minta tolong. Kita nak ambil tangan kiri, kawan kita jangan ambil, bahaya kanan, tak boleh. Isteri tengok, bang, jangan, right hand. Tangan kanan pun mana dah pada waktu itu tak mampu. Kerana bekerja dia atas dunia, beramal dia dulu dengan tangan kiri. Bukan ashabul yamin, tetapi sudah menjadi ashabul shimal. Golongan kiri dah atas dunia. Macam mana mungkin dia nak ambil dengan tangan kanan? Allah. Ini hak paling kita takut. Sebab tu Nabi SAW jawab, imma an yu'ta kitabahu biyaminih wa imma an yu'ta bishimalih. Sama ada yang pertama sekali kata Nabi, di kala mana an yu'ta kitabahu biyaminih, sehingga ia terima sama ada dari kanan ataupun dia terima daripada kiri, ataupun min wara az-zahrih, ataupun kiri ke belakang diambil. Tiga golongan Allah sebut dalam Quran. Bagaimana dia akan ambil buku rekod?
amalan-amalan yang kita buat nanti akan diterbangkan oleh Allah dan akan disoal di mahkamah Rabbul Jalil. Kita sendiri akan baca buku rekod kita. Baik kita jahat, kita salah, kita benar, kita. Iqra' kitabak. Tolong baca buku rekodmu, kata Allah Ta'ala. Iqra'. Iqra'. Baca. Tiap-tiap orang akan baca buku rekod dia. Tuan-tuan, kalau hari ini orang tahu kesalahan kita, aib kita, tuan-tuan, rasa malu kita. Tetapi atas dunia, sebab yang berbicara itu juga manusia. Hakim juga tu manusia, peguam cara, peguam bela juga manusia. Ada benda yang dia tidak tahu. Tetapi di akhirat mahkamah Rabbul Jalil tidak dapat nak disembunyikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kena baca ke mana pun, bila mana Allah kata Iqra' kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup. Kaulah dalam waktu itu kebaikan kamu tidak banyak. Cukup, tak boleh dah nak tambah. Cukuplah pada hari ini. Kat tuan-tuan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sebab itu waktu ini di antara saat-saat yang paling merugikan. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang macam mana, yakni orang-orang yang balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lalai sampai tahap dia tidak ingat, tidak sempat masa untuk dia bersiap sedia bahawa dia akan bertemu dengan saat-saat yang demikian. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sangat-sangat hadirin sekalian, saat mana kebinasaan terhadap di hadapan dia nampak. Allah sebut kepada kita yang masih hidup, kata Tuhan dalam surah Qaf ayat 22, dan selalu kita baca ayat ini, kata Tuhan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah sebut jelas dalam ayat. Allah sebut laqad kunta fi ghaflah min hadha. Allah kata sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai. Lalai betul, tuan-tuan. Ramai manusia yang lalai, nak fikir ke akhiratan, fikir kematian. Ramai yang lalai, seolah-olah perkara tersebut tidak berlaku, seolah-olah perkara tersebut dalam keadaan dah clear, sedangkan dalam keadaan kita masih lagi terkapai-kapai. Saat mana Allah Ta'ala tutup, singkapkan darimu, tutup yang menutupi matamu, tak nampak. Sebab tu Nabi SAW, bila mana ada seorang laki-laki, anna rajulan sa'ala Nabi SAW, mata sa'ah ya Rasulullah. Kata Anas bin Malik, ada seorang laki-laki datang jumpa Nabi SAW, bertanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Dia tanya Nabi, bila kiamat? Lalu Nabi jawab, ma'addatta laha. Nabi tanya, yang kamu tanya kiamat ni, apakah persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Agak-agak cukup dah ke? Oh gitu. Orang tanya soalan, Nabi tanya soalan, hebat semua Rasulullah. Kita kan? Dia dah ada tanya Nabi kiamat, hatta Nabi sendiri pun tidak diberitahu bila ke kiamat. Jadi bila mana bertanya Nabi tentang begitu, seolah-olah bekal cukup kok, kalau esok ke lusa datang kiamat agak-agak buahnya bekal. Itu soalan Nabi, ma'addattalaha.
Apakah bekal kamu untuk pergi ke akhirat? Cukup ke? Lalu laki-laki dijawab, ya Rasulullah, bekal aku taklah banyak sangat, min kasrati salatin wala siyam. Sembahyang sunat, puasa sunat tidaklah banyak sangat ya Rasulullah. Tetapi aku cinta ya Rasulullah ilallahi wa rasulih, cinta pada Allah dan Rasul. Itulah kehebatan yang ada pada dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-mar'u ma'aman ahabba. Tiap-tiap orang dia akan balik dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia kasih. Allahu Akbar. Jadi hadirin dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia hari ini macam itulah. Bila mana dalam keadaan kita tidak ingat dan kita alpa, kadang-kadang dia berlalu masa, sehinggalah saat kita bertemu dengan kematian. Sebab tu kita tengok banyak ayat, tuan-tuan. Bila mana mati ni, barulah manusia dia minta dengan Allah Ta'ala. Sebab dah terbuka dah segala-gala. Dia nampak azab dan nikmat. Saat mana berada dalam kubur, dia nampak dah. Dia rasa, dia pandang. Allahu Akbar. Maka saat itulah baru dia bergadah, baru dia bersungguh minta dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala minta, tuan-tuan, pelaburan yang kita buat biar berada atas dunia. Nak infak atas dunia. Segala-gala kebaikan kita nak buat atas dunia. Nah, kita tengok tuan-tuan, ayat ke-10 surah Al-Munafiqun. Selalu kita baca surah Al-Munafiqun. Satu peringatan yang jelas yang Allah sebut pada ayat ke-10. Ya. Saat mana Allah perintah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah kata apa? Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami kurniakan, kata Allah. Belanja. Tuan-tuan, kita datang surau, kita belanja kaki kita. Kaki bawa seluruh jasad. Allah, terima kasihlah pada kaki, tuan-tuan. Kerana kaki kita telah melorongkan kita untuk seluruh jasad kita berbuat baik. Kucuklah kaki kita, tuan-tuan. Saat mana kita tidur, kita tengok kaki kita. Syukurnya ya Allah, Engkau anugerahkan pada kaki aku. Kaki aku yang bawa. Lalu yang lain juga dapat buat infak. Mata dapat buat infak, tangan buat infak, telinga buat infak. Lalu seluruh jasad kita bersedekah. Allahu Akbar. Itu juga infak, tuan-tuan. Maka apa lagi yang kita rasa seronok bila mana tiap-tiap hari kita infak. Tiap-tiap hari kita berulang-alik bermuzakarah dan seumpama. Itu sebahagian daripada infak. Kerana daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua milik Allah. Anugerah daripada Allah. Maka kata Allah, daripada apa yang aku anugerah tolong infak dan sebahagiannya. Jangan buat cari makan atas dunia saja. Sebab tu kita mengaji kitab tasawuf penawar bagi hati. Kita belajar bab perut, bab kaki, bab tangan, bab mata. Tajuk dia mudah, very simple. Lu tajuk nak mengaji benda apa perlu. Rupanya mengaji perlu untuk dunia, perlu untuk akhirat. Bila mengaji dalam bab hati untuk dunia, untuk akhirat. Mengaji bab kaki, dunia untuk akhirat. Allah Akbar. Kerana itu milik Allah.
maka sudah tentu bila mana kita dengan majikan kita pun macam tu tuan-tuan. Kena ikut garisan yang dia tentukan pada kita, baru dia sayang dengan kita. Bonus pun dapat, gaji pun meningkat mungkin. Kita dengan Allah Ta'ala lagi-lagi tuan-tuan tak dapat nak bayar dengan majikan yang lain. Lalu Allah perintah saat mana sebelum mati, kan, benda tu Allah sebut min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah kata nak infak sebahagian daripada apa yang kami anugerahkan. Sebelum mana tuan-tuan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Bila mana mati tak ada apa. Tetapi saat itulah yang Allah sebut. Bila mana matinya seseorang, saat mati, saat nak mati, saat itulah ramai yang minta dengan Allah, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh tangguh sikit kematian kita, minta dengan Allah nak tangguh kematian. Minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Kalau boleh tangguh sikit, ya Allah. Tak mati jadi nak tangguh dah tuan-tuan. Nak dialog dengan bukan apa dia, dengan malaikat maut sudah boleh. Maka kerana itulah, bila mana sampai saat tu, dia minta dengan Allah, kalau boleh tangguh ya Allah. Untuk apa tuan-tuan? Sebab tu kita baca kadang-kadang kawan-kawan WhatsApp, dia buat teka pula. Orang mati, apa yang dia minta, A, B, C, untuk main WhatsApp itu pula. Bukan WhatsApp, Allah sebut dalam Quran. Apa yang orang mati nak tuan-tuan? Fa'as-saddaqa. Ya Allah, kalau kamu tangguh, aku boleh hidup lagi ya Allah. Yang pertama sekali yang menyebabkan aku dapat bersedekah ya Allah. Kalau tangguh sikit aku boleh bersedekah ya Allah, mengapa ambil sekarang? Bersedekah apa tuan? Segala kelebihan daripada Allah, bukan harta saja. Nikmat kesihatan, keamanan, kesenangan, lapang masa, semua ni merupakan nikmat Allah. Cuma Allah nak minta sikit. Tolong infak sebahagian daripada apa yang telah aku kurniakan pada kamu, kata Allah. Tetapi sebab mana bila mana berlakunya kematian, baru dia minta, baru dia nampak, oh besar sungguh. Yang pertama sekali, fa'as-saddaqa. Supaya apa? Supaya bila mana aku ditangguhkan kematian, ya Allah, aku dapat bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku ni ya Allah akan termasuk di antara orang-orang yang soleh. Tetapi agak malah kerana perkara yang disebut itu, hadirin dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dah berlalu, qad madha, telah berlalu. Maka dengan sebab itu, hadirin dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat mana kewafatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, hampir-hampir Sayyidina Abu Bakar dengan wafat. Tuan-tuan, pada waktu itu, saat Abu Bakar menjelang kematian, Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kepada ayahnya dia, demi umurmu wahai ayahnya,
kekayaan tak akan lagi berguna. Kalau nyawa sudah ditongkorokan dan dada semakin sesak, harta tak ada apa daya. Aisyah kata begitu keadaan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pada waktu itu hadrat sidang, dia dengar kata-kata Aisyah. Lalu Abu Bakar kata, oh, jangan berkata seperti itu wahai Aisyah, jangan kata macam tu. Tapi kamu katalah sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Qaf ayat 19. Itu orang yang nampak kehidupan akhirat, tuan. Memang dah pada zahir, bila mana mati memang tak ada apa dah hal tu. Bila nyawa ditongkorokan, dada dalam keadaan terasa sesak, tak ada apa dah pada waktu itu, betul satu sejuk. Tetapi Sayyidina Abu Bakar mengajar, wahai Aisyah, jangan kata begitu, tapi bacalah ayat yang Allah Ta'ala sebut dan selalu kita baca dalam surah Qaf. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Abu Bakar kata Aisyah, baca ayat saat mana kata Allah, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benar. Tiap-tiap kita akan datang dan kita akan merasai saat sakarat, tapi tak tahu bila. Yang pasti kita sedang berjalan, tuan. Mati juga akan berjalan. Al-mautu atin. Sudah pasti satu masa dan ketika kita akan bertemu dengan kematian. Tapi sebab tak tahu, kerana sebab tak tahu itulah manusia tidak buat persiapan. Sedangkan kata Allah, dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari daripadanya, kata Allah. Dah sampai masa aku, maka aku akan pergi. Berakhirnya hayat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu saat mana berumur 63 tahun, yakni umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dikasihi dan dirahmati Allah, itulah di antara banyak mana bekal dan sedikit mana bekal. Nabi kata yang kedua tak mampu nak tolong, tak mampu pada saat tu, tak mampu lagi dia nak tolong. Yang dikasihi lagi dirahmati Allah, maka masing-masing pada waktu itu mengikut bekalan yang ada pada mereka. Yang ketiga kata Nabi, wahina yakhruju unuqun minan nar, iaitu yang ketiga ketika mana keluar dari neraka ular. Unuk ni ular besar. Ular besar yang mana keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, fayantawi alaihim, dan pada waktu itu mengepung mereka yang derhaka, yang kufur engkar dengan Allah. Ular itu dikepung, ular yang besar. Maka saat ni juga kata Nabi tak ada nak boleh tolong, dikepung. Siapa dia? Wa yaqulu, berkata ular tersebut, wakiltu bi thalathin, aku diwakilkan oleh Allah kepada 3 jenis golongan. Kepong siapa tu kan? Dia dah kepong main-main, dia kenal. Dia tidak kepong sembarangan orang, kerana yang dia kepong tu atas dasar arahan daripada Allah. Kan tengok, wakiltu bi thalathin, aku diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh pada aku ni untuk 3 macam golongan manusia. Siapa dia, tuan-tuan?
Yang pertama sekali, wakiltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar. Aku diwakilkan oleh Allah Ta'ala, kepong dia wahai ulama. Yakni yang pertama sekali, orang yang mempersekutukan Allah, orang yang mempersekutukan Allah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada lagi. Sebab itu Nabi Isa alaihissalam, tuan-tuan, dia menangis, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mana dia kenang, dia ingat rakyat dia ataupun umat dia yang syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap dia Tuhan, dia Maryam Tuhan, tiga Tuhan, sedangkan dia tidak ajar. Sehinggalah dia mengadu dengan Allah pada ayat 118 surah Al-Maidah. Fa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Ya Allah, kalau engkau nak azabkan mereka, ya Allah, sungguhnya dia hamba-Mu. Aku nak kata apa lagi, ya Allah, kalau kamu nak azab. Ini ayat rayuan, tuan-tuan, ayat rintihan Nabi Isa dengan kaum dia. Allah sebut dalam Quran dan Nabi baca ayat ini. Nabi juga menangis, tuan-tuan. Nabi menangis mengenangkan umat, sebagaimana Nabi-Nabi dulu kenal juga umat. Nabi mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau nak azab mereka, ya Allah, fa innahum ibaduk, sungguhnya mereka tu hamba. Mulai nak azab dia, ya Allah. Wa in taghfir lahum, sekiranya engkau nak ampunkan mereka, ya Allah, Mu maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, itu ayat rayuan, ayat rintihan Nabi Allah. Nabi baca ayat ini, tuan-tuan, sehingga mengalirkan air mata yang sangat banyak. Sehingga Allah Ta'ala hantar Jibril supaya tanya khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, mengapa kamu menangis dengan tangisan yang begini kuat? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, ketika mana Nabi-Nabi dulu ingat dengan umat dia, risau dan takut umat dia, begitulah juga aku dengan umat aku, Jibril. Bagaimana nanti umat aku? Saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, begitu sekali dengan umat. Dan mana ni rasa mana terakhir beberapa awal kita merasai benda ni, tuan-tuan. Macam mana umat aku nanti? Lalu ayat yang sama Nabi baca, merintih merayu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah nak azab kaum Nabi, sama juga, mereka hamba-Mu, ya Allah. Tapi kalau engkau nak ampuni, ya Allah, engkau maha segala-galanya. Lalu Jibril alaihissalam datang jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan keadaan kesedihan, kerisauan Nabi terhadap umat. Allah suruh turun sekali lagi. Turun Jibril dan bertemu dengan Muhammad dan berkatalah kepada Muhammad. Lalu Jibril menceritakan kepada Rasulullah suatu perkara yang menggirakan hati Nabi, tuan-tuan. Yakni jangan bimbang berkenaan dengan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendodoi hati Nabi, tuan-tuan, sehinggalah Nabi bergembira saat mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab persoalan-persoalan. Lalu ini hadirin sekalian, kalau kaya yang disebut, supaya kita juga rindu nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat mana Nabi rindu dengan umat akhir zaman,
Saat mana Nabi juga bercita-cita nak bertemu dengan saudara-saudara. Wadattu anni laqitu ikhwani. Kata Anas bin Malik, ingin sekali itu aku bertemu dengan saudara-saudara aku, kata Nabi SAW. Sahabat jadi heran, Nabi sebut saudara-saudara siapa? Yang kami duduk berbelit hari-hari dengan Rasulullah, siapa kami? Bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Antum ashabi, sahabat aku, kata Nabi SAW. Maka siapakah saudara Rasulullah SAW? Alladzina amanu bi wa lam yaruni. Saudara-saudara aku, kata Nabi, ialah orang-orang yang beriman dengan aku, sedangkan dia tidak pernah tengok wajah aku. Allahu Akbar. Allahumma amin. Moga kita di antara saudara-saudara Rasulullah SAW. Yang kedua, wa bi kulli jabbarin anid. Kata ular tadi, aku diserahi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada 3 jenis manusia. Yang kedua, orang yang kejam, penentang-penentang dan yang zalim. Hari ini tuan-tuan, kita tengok saudara-saudara kita sudah tidak ada lagi air mata yang kita nak tumpah. Darah-darah mereka seumpama kering. Tapi tunggu, janji Allah tetap benar. Ini di antara ular dikeledah. Aku diserahi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kepada golongan jabbarin anid, duduk atas dunia, buat kalau kemungkaran yang di luar batasan kemanusiaan, maka mereka terimalah di akhirat. Kita mohon kepada Allah supaya selamat, tuan-tuan. Kalau perkara ini kena pada diri kita, mungkin hak diri kita, hak orang di bawah tanggungan kita, takut-takut berlaku kezaliman dan seumpama. Apatah lagi yang kita dah tengok di surat Al-Alaq, kejahatan kezaliman yang dibuat. Maka tunggulah masa dan ketika. Wa bi kulli man la yu'minu bi yaumil hisab. Dan golongan yang ketiga, iaitulah tiap-tiap orang yang tidak beriman dengan hari hisab. Orang yang tak percaya bahawa nanti mereka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ni juga kata ular tadi, Allah Ta'ala minta wakil pada aku, belitlah mereka. Allah, keponglah mereka. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Lalu fayantawi hatta yarmiya bihim fi ghamarati jahannam. Allah. Maka fayantawi dibelit, dirakus. Orang-orang yang tersebut itu, kata Nabi, lalu dilemparkan semuanya ke dalam neraka jahanam. Wal jahannam jasrun adaqqu minas sya'ab. Sedangkan neraka jahanam ini bagaimana? Dan di atas neraka jahanam itu ada jambatan. Adaqqu minas sya'ab, yang lebih halus daripada rambut. Wa ahaddu minas sayf, yang lebih tajam daripada mata pedang. Alaihi kalali, yang keempat, sifat jahannam, sifat neraka jahanam yang pertama sekali, kata Nabi, bahawa wal jahannam jasrun, ada jambatan merentangi neraka jahanam itu, jasrun, yang lebih halus daripada rambut. Tapi tidak semua, kan tuan-tuan. Orang yang hebat bertakwa pada Allah, bak kata lebu gaya lapan Allah, kan? Nabi sebut dalam hadis yang lain, yang lajunya sepatah kilat, yang lajunya macam kuda berlari.
Moga-moga kita berada di situ, tuan-tuan. Hak ni hak deraka dengan Allah. Hak balik dengan deraka dengan Allah, kufur pada Allah Ta'ala. Tak nampak highway halus sangat. Seumpama rambut yang halus, tajam sangat, seumpama mata pedang, kata Nabi. Sedang di kanan dan kirinya, kata Rasulullah, ranjau-ranjau dan duri-duri, kalali kiri dan kanan. Orang duduk air kaki, ya. Dia heret kaki, dia senyum. Wahasatun wan nasu yamurruna alaihi kal barqil khatif. Itu yang kita sebut. Adapun golongan yang kedua, iaitulah di antara orang-orang yang berjalan, di atasnya ada yang bagaikan kilat. Nabi sebut wa karrihil asif, yang berjalan bagaikan angin yang kencang. Fanajin musallamun wa mahdusun musallamun wa makbubun finnari ala wajhih. Maka ada yang selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang luka terkena duri-duri di perjalanan, dan ada yang terjerumus muka mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah highway yang kita lalu, tuan-tuan, yang di bawah lautan neraka Jahannam. Bagaimana persimpangan yang sangat bahaya. Sebab itu kata Nabi, fanajin musallamun, ada yang selamat, wa mahdusun musallamun, ada yang terkena duri, ada yang terkena luka, wa maqbubun finnar ala wajhihi wal iyadu billah, dan ada golongan yang terjerumus terus muka mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita bila mana balik, di manakah kita? Inilah di antara perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita, supaya kita ingat dan kita tahu persimpangan-persimpangan bahaya. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kehidupan kita di dunia ini, hadirin sekalian, gambaran untuk kita balik akhirat. Waspadalah kita saat mana kita naik kenderaan, kita musafir. Ambil ingatlah dengan tanda-tanda, isyarat-isyarat tepi jalan yang JPJ pasang. Berhati-hati kita tengok. Bila mana dia tulis kawasan kemalangan 500 meter hadapan, aku nak berikan. Selekuh berbahaya 1000 meter di hadapan, aku beringat. Awas kerbau berjalan, aku beringat. Tapi kan kita tak beringat. Untuk main 18 semacam, atas kapal, atas belakang kerbau jawab dia. Selekuh bahaya, dia main 200 juga. Gaung lah jawab dia. Tuan-tuan, begitulah kita nak balik akhirat. Selekuh yang sangat banyak dah sekali kita sebut dalam kuliah kita. Bermula dengan alam kubur, sehinggalah alam yang bernama syurga atau neraka, yang ini digelar sebagai alam jaza, alam pembalasan. Banyak sangat yang bakal kita tempuhi. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga mana-mana yang penuh rahmatan, saat anak kita dipilih oleh Allah untuk berada dalam rumahnya yang mulia ini, sentiasa berada dalam keadaan beringat. Kerana orang yang beringat itu lebih kepada kejayaan daripada orang yang tidak beringat. InsyaAllah mudah-mudahan sepada ilmu dan pengalaman yang mampu kita kongsi pada malam ini, semoga Allah kurniakan kekuatan kepada kita untuk beramal, dan juga untuk sama-sama kita bermuhasabah diri kita sendiri, insyaAllah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa alhiqna bis-salihin.